mendapatkan wangian yang sedap untuk badan kita, kita kena pilih lah. Kita kena tahu apa sebenarnya wangian sesuai dengan kita. Ada wangian tu yang macam boleh kekal lama dekat badan kita. Ada wangian tu yang macam membuatkan bau tu jadi lagi tak best. Betul. Itu kita kalau secara peribadinya. Kita nak tanya penonton yang sedang tonton kita kat Facebook Live. Kita nak tanya, kalau anda semua memilih wangian, adakah anda pilih baunya ataupun anda pilih brandnya ataupun pilih secara sudut psikologinya? Yang mana satu? Yang mana satu pilih? Kita nak tahu. Anda kena kenali wangian anda. Betul. That's why lah hari ini kita bersama dengan seorang tetamu kita, merupakan pegawai farmasi untuk Pejabat Kesihatan Kelang, iaitu Encik Muhammad Zehan Mustafa. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ada video ke? Video ada video. Phone call ke video call ni? Video call. Assalamualaikum Encik Zehan. Waalaikumsalam. Alhamdulillah. Yes. Okey Encik Zehan, hari ni sebenarnya kita ni nak borak pasal wangian. Okey. Itu yang nak tanya dengan Encik Zehan sendiri. Mungkin boleh ceritakan definisi sebenar. Apa itu wangian sebenarnya? Wangian ni merujuk kepada bau lah yang yang dihasilkan daripada aroma tertentu lah. So kalau kita berbicara berkaitan minyak wangi, so itu salah satu daripada produk lah yang boleh mengeluarkan aroma wangian tu. So kalau kita nak tengok pula dari segi kategori produk, wangian ni jatuh dalam kategori kosmetik lah. Kerana dia ikut definisi kosmetik tu, sebab salah satu daripada dia adalah untuk memberi wangi-wangian dan juga menghilangkan bau badan. Bercakap pasal kosmetik tadi, banyak juga pengeluar-pengeluar produk kosmetik ni yang mengeluarkan perfume mereka sendiri. Betul. Okey, jadi mungkin juga mereka ni bila nak keluarkan perfume contohnya, mereka kena dapatkan daftar produk tersebut dengan KKM, betul? Dia bukan istilah daftar. Daftar hanya untuk ubat-ubatan saja. Tapi untuk kosmetik kita guna istilah notifikasi daripada Kementerian Kesihatan Malaysia. So semua produk yang nak dihilangkan, yang nak dipasar, malah yang nak diimport bawa masuk ke dalam Malaysia pun perlu dinotifikasikan dahulu dengan pihak Kementerian Kesihatan Malaysia. So produk-produk yang bernotifikasi ni, sebab kosmetik ni semua jenis kosmetik, termasuklah wangian tadi, masuk minyak wangi tadi, kena dapatkan nombor notifikasi daripada pihak Kementerian Kesihatan. So dia ada nombor NOT, lepas tu diikuti dengan 9 siri nombor dan belakang dia ada tulis K lah. K itu adalah kosmetik. Okey, Cik Zehan, kita tahu maksudnya kalau nak keluarkan perfume dan sebagainya kena ada notifikasi daripada KKM, kata Cik Zehan kan. Kita nak tahu dari sudut bahan, dari segi bahan dan sebagainya. Kita nampak ada jenis perfume ni yang dia menggunakan alkohol. Ada yang tidak menggunakan alkohol. Mungkin Cik Zehan sendiri boleh ceritakan secara ringkas apakah perbezaan kedua-duanya tu? Alkohol ni digunakan sebagai solvent lah, pelarut. Selain daripada menggunakan alkohol sebagai pelarut, ada beberapa pelarut-pelarut lain lah. Contoh macam dipropylene glycol ataupun propylene glycol. Ada juga yang gunakan ethyl phthalate. So itu semua adalah contoh-contoh pelarut. So kalau kita tengok pun kita ada, kalau minyak wangian ni dia ada eau toilet dengan eau perfume kan. So yang tu pun mempengaruhi jugalah, sebabnya alkohol ni dia lebih dalam bentuk, kalau kita tengok bila kita gunakan dia untuk dia dispersekan wangian tu pada permukaan kulit kita ataupun baju kita lah. So dia sebab dia cepat meruap. So bila dia meruap, dia akan tinggalkan kita punya parti bauan tu pada kat mana permukaan yang kita spray lah. Dia selalunya spray lah. Tapi kalau katakan yang solvent lain tu, dia susah sikit nak spray. So yang tu yang kita tengok, ada juga minyak wangian yang dia tidak menggunakan spray. So yang tu yang kita roll on. Yang dab-dab tu kan. Yang kita boleh calit dia dalam kita. Okey, tapi kan sekarang Cik Zehan, kita ada nampak banyak juga orang yang jual perfume tiruan. Wangian tiruan ni yang mungkin boleh mengakibatkan komplikasi dekat pengguna. Tapi mungkin Cik Zehan boleh kongsikan juga antara komplikasi yang boleh
kita dapat kalau kita gunakan wangian tiruan ni? Wangian tiruan ni dia macam ni lah untuk semua produk kosmetik. Ya. Dia ada tanggungjawab dia untuk pastikan bahawa kualiti dan keselamatan produk dia. Maksudnya kawalan sendirilah. Dia termasuk juga untuk pastikan yang bab-bab tiruan ni semua pun dia kena bertanggungjawab jugalah. Ya. So itu tanggungjawab dia. Kalau ada tiruan, dia kena buat sesuatu lah. Dia tak boleh biarkan berada dalam pasaran. Sebab itu mempengaruhi dia punya image sebagai produk dia. Okey, tapi untuk dari segi kesihatan ni, bukanlah kita nak katakan tiruan saja. Malah apa-apa bentuk wangian pun sebenarnya boleh memberi kesan kesihatan terhadap segelintir individu pengguna. Contoh dia macam yang mana yang mempunyai kulit yang sangat sensitif. So tak kisahlah dia wangian dia yang tiruan ataupun yang betul ya, mungkin ada alergik lah terhadap beberapa bahan yang ada dalam wangian tersebut. So yang kita panggil sebagai contact dermatitis ya, maksudnya pada permukaan kulit lah. Selain daripada itu, wangi-wangian juga dia boleh memberi trigger factor ataupun menyebabkan seseorang tu yang memang dah ada asma ya, dia boleh mendapat serangan asma. Ataupun dia juga boleh ada trigger factor kepada macam contohnya orang tu memang dah ada masalah migraine. So bila dia bau-bauan yang terlalu kuat ni semua boleh menyebabkan dia tercetusnya migraine. Dia trigger lah ya. Trigger sama juga macam asma tadi, dia trigger menyebabkan itu. So benda-benda macam ni semua bukan sajalah daripada minyak wangi ya. Kadang-kadang tu daripada candle ataupun lilin-lilin yang berwangi-wangian ni, ataupun yang kita pasang dekat rumah yang disperse air untuk ada wangi-wangian. So mungkin kita okey, tapi kalau orang yang datang rumah ataupun orang yang datang berdekatan dengan kita, dia tak pakai minyak wangi tu, tapi kerana dia cium minyak wangi kita yang sangat wangi, mungkin juga kerana dia ada masalah tu, dia boleh trigger lah. Dia pening kepala dan sebagainya. Okey, Cik Zain, macam kita tahu kebiasaannya orang takut nak beli wangian-wangian yang tiruan ni sebab katanya tak tahan lama dan sebagainya. Tapi sekarang kita tahu, Cik Zain dah kongsikan dengan kami bahawa kesihatan pun penting. Dia akan melibatkan tentang kita punya kulit dan sebagainya. Macam mana Cik Zihan, mungkin Cik Zihan boleh kongsikan macam mana kita nak berbezakan antara wangian yang original ataupun wangian tiruan? Sebab dia punya botol tu sekarang yang tiruan pun dah boleh nampak macam original tu. Pandai dia orang tiru. Mungkin dari segi harga dia lah. Ya, mungkin harga dia. Sebab yang ternyatanya yang tiruan ni mungkin harga dia jauh lebih murah lah. Ya. Dan juga mungkin dia tidak dijual oleh distributor yang official, bukan official distributor. So tak siapa-siapa boleh jual secara atas talian dan sebagainya. So yang terbaik sebenarnya adalah untuk dapatkan dekat official distributor ataupun belilah di premis-premis yang memang premis produk tersebut lah. Kalau katakan kita nak jenama sekian, so kita beli pada tempat-tempat macam itulah. Sebab dekat atas talian ni kalau ada orang perseorangan saja jual, so kita pun tak pastilah sama ada betul ataupun tidak. Ya, dan untuk produk-produk macam ni juga kita takut juga dia tidak bernotifikasi dengan pihak Kementerian Kesihatan. Salah satu syarat untuk notifikasi ni, dia kena dihilangkan dekat kilang yang ada status GMP. So amalan penghilangan baik, maksudnya dia tak boleh lah main bungkus kat rumah. Ya, betul. So ini yang kita takut, sama ada dia bungkus kat rumah ataupun kebersihan tu pun kan, ataupun dia sendiri buat formulation dia. So formulation ni kalau dia buat sendiri, kalau dia menggunakan bahan-bahan, sebab sekarang ni kalau kita Google dia dekat internet, kita boleh dapat resepi untuk menghasilkan bau-bauan ni. So kita takut dia punya bahan mentah yang digunakan tu tidak mencapai standard yang sepatutnya, ataupun dia mungkin secara tidak sengaja tanpa pengetahuan dia telah menggunakan bahan-bahan yang sebenarnya ada limit dia, tak boleh lebih berapa persen dan sebagainya yang boleh memberi kesan terhadap kesihatan lah. Faham. Itu dia explanation daripada Encik Muhammad Zihan Mustafa hari ini mengenai wangian. Mungkin memberikan kita sedikit kesedaran lah untuk kita membelikan wangian yang original. Yang kita guna tu kan yang betul-betul berdaftar, yang apa, notifikasi tadi ya. Alright. Jadi kita nak ucapkan terima kasih kepada Encik Zihan Mustafa yang sekarang ini dekat
Kelang lah. Sekarang PKPB Encik Mustafa Jadi kita doakan agar Encik Mustafa semua Encik Zehan Mustafa. Encik Mustafa. Maaf. Dapatlah selamat semua di sana ya. Okey. Encik Zehan, Assalamualaikum. Assalamualaikum. Waalaikumsalam.